warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada Encik Suhaizi dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Najah Nasrin dan saya dan kumpulan saya akan membentangkan tentang pesakit 136. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan terlebih dahulu. Jadi perkataan pesakit secara etimologinya berasal daripada bahasa Latin patiens yang bermaksud menderita, dan ia menunjukkan seorang individu yang mempunyai kesabaran dan keupayaan untuk menghadapi sesuatu yang kurang senang bawah pengaruh perubatan. Baru-baru ini seluruh dunia telah dilanda dengan pandemik COVID-19, dan COVID-19 mempunyai 5 kategori. Tetapi di Malaysia, seperti yang dinyatakan oleh Pengarah Kesihatan Malaysia iaitu Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, beliau menyatakan bahawa kebanyakan kes terdiri daripada kategori 1 dan 2. Kategori 1 ialah mereka yang positif tanpa gejala, dan kategori 2 ialah mereka yang positif dengan gejala yang ringan. Jadi selepas sekian lama, akhirnya South China Morning Post telah menjejaki individu yang mula-mula dijangkiti COVID-19. Individu ini, pesakit ini dinamakan patient 0, dan individu ini berumur 55 tahun yang berasal daripada wilayah Hubei di China, yang merupakan pusat bermulanya wabak COVID-19 ini. Juga doktor-doktor di China telah menjejaki punca COVID-19 dengan pengamalan makanan haiwan, pemakanan daging-daging haiwan liar. Besar kemungkinannya kelawar, di mana penduduk-penduduk di wilayah Wuhan di China mengamalkan pemakanan haiwan liar tersebut. Mereka juga mempunyai pasar yang menjual daging-daging haiwan liar dan eksotik ini. Terima kasih saudari Najihah. Saya Nur Fatin dan saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami dengan kes-kes terdahulu dan cara Malaysia mengatasi COVID-19. Merujuk kes yang pernah berlaku pada tahun 2009 iaitu influenza A H1N1 atau lebih dikenali dengan panggilan selsema babi. Ianya bermula di Mexico dan merebak ke negara-negara lain dengan cara yang sama seperti virus COVID-19. Ianya merebak melalui udara dan sentuhan. Ia semakin parah apabila seorang itu mengalami penyakit kronik seperti jantung dan paru-paru kerana ia menyukarkan individu tersebut untuk bernafas. Cara pencegahan yang dilakukan Malaysia iaitu dengan saringan yang ketat di pintu-pintu masuk Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, semua pelancong dikehendaki mengisi borang mandatory. Mereka yang melanggar arahan boleh dihukum penjara tidak lebih 2 tahun atau didenda RM10,000 atau kedua-duanya sekali dan diwatakan di bawah Seksyen 15 Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit-Penyakit Berjangkit 1988. Borang pengisytiharan itu memerlukan orang ramai mencatat nombor tempat duduk dan nombor penerbangan bagi memudahkan mereka dikesan. Akhir kata dari saya, cara pencegahan yang sama telah dilakukan dengan baik sekali oleh kerajaan Malaysia bagi membendung penularan wabak COVID-19 pada masa kini. Sekian sahaja daripada saya menyerahkan pembentangan ini kepada saudari Zulaika. Terima kasih saudari Fatih. Baiklah, saya Zulaika. Dalam usaha mengekang penyebaran jangkitan COVID-19, kerajaan telah mengingatkan agar rakyat Malaysia yang baru pulang dari luar negara untuk menjalani proses kuarantin di kediaman sendiri selama 14 hari. Namun begitu, tular di media sosial tentang pesakit ke-136 yang didapati tidak mematuhi arahan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalani kuarantin sendiri selepas pulang dari Korea Selatan. Sehubungan itu, rakyat Malaysia mengecam pesakit tersebut yang dianggap sebagai pembawa virus COVID-19. Beliau juga dikatakan menjadi punca kepada gelombang kedua pandemik tersebut di Malaysia yang bermula 27 Februari lalu selepas 11 hari tidak mempunyai kes baharu. Malah, tanda pakar pesakit 136 atau #patient136 menjadi tular di media sosial dan mendapat reaksi yang kebanyakannya negatif daripada rakyat Malaysia.
Rata-rata netizen menyifatkan pesakit tersebut sebagai seorang yang tidak bertanggungjawab dan mementingkan diri sendiri. Pesakit 136 merupakan seorang lelaki menggunakan nama Wan Akasha 01 di Twitter, berusia 26 tahun dan merupakan seorang pelajar Malaysia yang sedang melanjutkan pelajaran di Korea Selatan. Dalam pada masa yang sama, pesakit tersebut merupakan seorang ejen pelancongan bebas. Beliau dikatakan pulang ke tanah air pada 22 Februari dan tanpa menjalani kuarantin, beliau menghadiri majlis Ijtimat Jod Kudama dan Ulama Malaysia di Masjid Seri Petaling. Perhimpunan keagamaan tersebut melibatkan hampir 10,000 peserta yang datang dari pelbagai negara. Beliau kemudian pergi ke Pahang bersama-sama nenek beliau dan seorang rakan. Beliau juga meneruskan perjalanan ke luar negara iaitu ke Bandung dan pulang semula ke Malaysia sebelum membuat perjalanan ke Melaka. Pesakit 136 dikatakan menjadi punca kepada gelombang kedua setelah beliau didapati menyertai perhimpunan tersebut sejurus pulang dari Korea Selatan tanpa mengikuti proses kuarantin terlebih dahulu. Untuk kronologi kes, saya serahkan kepada saudari Elina. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Elina dan rajah yang dilampirkan merupakan kronologi perjalanan pesakit 136. Pesakit 136 dikatakan pulang ke tanah air pada 22 Februari 2020. Seterusnya, pada tarikh 27 Februari hingga 2 Mac 2020, pesakit ini menghadiri sebuah majlis ijtimak di Masjid Seri Petaling. Perhimpunan keagamaan tersebut melibatkan hampir 10,000 orang peserta yang datang dari pelbagai negara. Beliau didapati menyertai perhimpunan tersebut sejurus pulang dari Korea Selatan tanpa mengikuti proses kuarantin terlebih dahulu. Seterusnya, pada tarikh 3 Mac 2020, pesakit 136 ini pergi ke Pahang bersama-sama neneknya dan seorang rakan. Dalam perjalanan ke Pahang, beliau dikatakan mengalami gejala demam. Namun begitu, beliau tetap meneruskan perjalanan ke luar negara iaitu ke Bandung pada keesokan harinya iaitu 4 Mac 2020. Pesakit 136 ini pulang ke Malaysia setelah 2 hari iaitu pada 6 Mac 2020. Pesakit 136 dikatakan menjadi punca kepada gelombang kedua COVID-19 di negara ini. Pada 5 April 2020, beliau tampil memberi penjelasan melalui laman sosial iaitu di Twitter. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Dengan ini, saya serahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya iaitu Aisyah Jeru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah binti Jeru. Saya akan membentangkan berkenaan dengan reaksi netizen. Pesakit 136 telah mencetuskan banyak komen-komen di media sosial semasa PKP. Di sini saya akan memberikan dua contoh reaksi netizen di media sosial. Pertama, pengguna akaun Facebook yang bernama Syida Aziz telah melampirkan gambar dan info berkenaan dengan pesakit 136. Pesakit 136 merupakan, beliau menyatakan pesakit 136 bukanlah pelajar yang melanjutkan pelajaran di Korea Selatan. Disebabkan kes 136 ini, pelajar-pelajar yang berada dan melanjutkan pelajaran di Korea Selatan telah dibidas dan dimaki hangus terbulu oleh netizen di media sosial. Syida Aziz juga berang dengan tindakan pesakit 136 kerana tidak menjalani kuarantin 14 hari setelah pulang daripada luar negara. Kedua, pengguna akaun Kembali Pushin telah menyatakan bahawa tindakan pengguna Twitter yang lain yang melampirkan maklumat dan gambar berkenaan dan info berkenaan dengan kes berkenaan dengan pesakit 136 adalah tidak beretika. Ini kerana ini boleh mengganggu privasi dan reputasi pesakit 136.
Jika dilihat pada info yang diberikan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, info berkenaan dengan kes pesakit 136 tidak dibedahkan dan dipaparkan maklumatnya berkenaan nama dan gambar pesakit tersebut. Ini kerana kerajaan ingin menjaga privasi dan wang peribadi pesakit tersebut. Saya juga bersetuju bahawa maklumat pesakit wabak COVID-19 haruslah tidak dipaparkan secara umum untuk menjaga privasi pesakit tersebut. Baiklah, beralih pula kepada Terima kasih saudari Aisyah. Assalamualaikum, saya Nur Syazrin dan saya akan meneruskan perbentangan ini dengan pengajaran yang dapat diambil dari kes pesakit 136. Kesimpulannya, beberapa pengajaran dapat diambil dari kes ini, iaitu yang pertama, pesakit 136 seharusnya peka akan persekitaran beliau dan bertimbang rasa terhadap orang lain. Berdasarkan kes tersebut, kita haruslah sentiasa berwaspada akan isu semasa dan berfikir dahulu sebelum bertindak. Tindakan pesakit 136 amatlah mengecewakan kerana kesannya bukan sahaja melibatkan dirinya, malah orang-orang di sekelilingnya. Yang kedua, pesakit 136 seharusnya mendengar arahan dari pihak berkuasa untuk mengasingkan diri sejurus beliau pulang dari luar negara. Akibat dari kurang keprihatinan pesakit 136 yang tidak mengasingkan dirinya, penyebaran wabak yang semakin berleluasa dalam kalangan rakyat Malaysia amatlah membimbangkan semua golongan masyarakat, sedangkan hal ini dapat dielakkan jika dicegah pada peringkat awal. Seterusnya, pesakit 136 seharusnya tidak mengeruhkan lagi keadaan dengan mendedahkan identitinya di platform sosial media. Hal ini demikian kerana ia boleh menimbulkan kekecohan dalam kalangan pengguna sosial media yang rata-ratanya telah menyalahkan pesakit 136 atas tindakan beliau yang dahulu. Dan akhir sekali, kita sebagai rakyat Malaysia yang berhemah tidak seharusnya mempercayai berita-berita yang disebarkan mengenai pesakit tersebut tanpa mengetahui kesahihannya. Jika berita palsu disebarkan tanpa usul periksa, hal tersebut akan menyebabkan panik dalam kalangan rakyat Malaysia yang seterusnya menyukarkan lagi usaha pihak berkuasa untuk mengurangkan kerisauan rakyat sepanjang PKP berlangsung. Sekian saja perbentangan dari kumpulan kami pesakit 136. Terima kasih. Assalamualaikum.